Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang kita pada malam ini membicarakan warisan keluarga Adam dan Hawa, warisan ayahanda dan bonda pertama di muka bumi, dan sebuah legasi dan juga warisan keluarga Melayu yang telah hilang, dilenyapkan dan cuba dilupuskan daripada institusi dan hierarki kemasyarakatan di akhir zaman, termasuk rahsia bertauhidnya, rahsia ketuhanannya sistem kekeluargaan Melayu. Jadi pada malam ni kan, kalau kita buka medsos, kita cerita, kita sembang, kita baca, kita mengaji, institusi kekeluargaan warisan Adam dan Hawa ini telah dilupakan, cuba digelapkan. Ini berlaku kerana telah ditakdirkan iaitu sesungguhnya izinkanlah aku menyesatkan anak-anak Adam sehinggalah kepada hari kebangkitan atau hari kiamat tadi, atau hari semuanya ini berakhir. Maka namanya Adam dan Hawa, namanya ayahanda dan bonda pertama tadi telah digelapkan, cuba ditutup daripada ingatan dan kenangan anak-anak Adam. Lantas bersusunlah, bertali aruslah diutuskan sekalian Nabi dan Rasul kepada anak-anak Adam, yang mana gagal diberikan kefahaman tauhid dan juga agama atau nilai sebenar sejarah manusia di muka bumi, yang mana datuk dan nenek mereka dan ayah dan ibu mereka tidak menceritakan akan sejarah sebenar dan pohon atau pokoknya kepada institusi sejarah Adam dan Hawa. Jadi dalam kita malam ni ada yang berpangkat ayah, ada berpangkat ibu, ada berpangkat datuk dan nenek. Dan di kalangan kita ada yang dikatakan anak-anak dan keluarga kita. Dunia kapitalis, dunia zaman moden telah mencerai-beraikan institusi keluarga. Kuasa diberikan kepada individu sebagai pemutus kepada pemilihan dan struktur negara. Kepimpinan menjawab kepada parti, kepimpinan menjawab kepada AJK, menjawab kepada majlis dan kaunsil. Terang jelas dan nyata mereka telah melupakan nama dan sistem kekeluargaan Adam dan Hawa. Maka tidak ada lagi menghormati yang tua. Tidak ada lagi di dalam polisi dan sistem dunia yang meletakkan dan mengembalikan ingatan kepada ayahanda dan bonda dan keluarga Adam. Maka ranap dah hancurlah. Bergelak ketawalah Azazil dan bersukarialah dia daripada berbagai aspek, daripada kekuasaan, daripada polisi, daripada kuasa. Kuasa ayahanda dan bonda telah dicabut. Kuasa digantikan dengan parti, kuasa digantikan dengan syarikat, kuasa digantikan dengan ahli lembaga pemegang amanah, dengan hakim dan dengan segala bentuk pola peradaban dunia baru yang dikatakan negara industri. Keluarga hanyalah tinggal dalam kelompok yang kecil. Maka pada malam ni, kalau kita mengenang kembali hadirnya bertali arus utusan-utusan Allah yang mengatakan, kami diutuskan yang mana nenek moyang kamu, ayahanda dan bonda kamu gagal menyatakan, memberikan kefahaman akan Tuhan yang satu, keesaan ketunggalan yang maha mencipta, kitab serta warisan Adam dan Hawa yang pertama yang telah diporak-perandakan. Maka wujudlah agama merentasi masa dan wujudlah berbagai bentuk guru, sesepuh pendiri, yang akhirnya keluarga juga ditinggalkan. Lupakah kita pada malam ni? Kali pertama kita terpacul di muka bumi, siapakah yang mengazankan? Siapakah yang memberikan rasa ketuhanan kepada diri kita? Lupakah di dalam perut mana kita dialin, diuli, diayak dan ditempa menjadi manusia pada malam? Syurga di bawah telapak kaki bonda.
maka wujudlah pergerakan puteri ke, Sri Kandi ke, majlis yang memecahkan lelaki dan wanita. Nama Adam dan Hawa, sejarahnya, rasa dan pertalian tadi, silaturahimnya dengan keluarga yang pertama telah diputuskan dan ranap di akhir zaman. Rahsia keluarga pertama ini amat besar, menjadi antara teras kepada sejarahnya manusia dan untuk menyelamatkan manusia daripada tipu daya akhir zaman ataupun pada setiap detik, ketika dan kala. Ni cerita sedih atas sedih lagi dah kan. Di dalam gelanggang untuk kita mendidik anak-anak bangsa, kedudukannya majlis ayahanda dan bunda, kedudukannya institusi keluarga telah dilupakan. Bila mana rasa pertalian, rasa bebas merdeka daripada institusi keluarga dan kekuasaan itu dirampas daripada ayah dan bunda, maka anak-anak menjadi kelang kelibut, ranap dan cacah marba. Di dalam bidang agama, ketika mereka membicarakan, ketika mereka menggunakan gelaran dan kasta, tidak mencerminkan mereka mengguna pakai nama yang telah dikurniakan oleh ayahanda dan bunda mereka sendiri. Mereka mengangkat diri mereka lebih mulia, lebih tinggi daripada pintu dan juga yang memberi benih kepada kewujudannya manusia di muka bumi. Maka sejarah berulang dan berulang. Di akhir zaman lebih ramai tanggang dan anak derhaka khianat yang menjadikan kepimpinan khianat perampok perompak, yang lupa pada satu hari atau pada malam ini mereka bisa dijemput kembali dan mereka dipanggil dengan nama berbentikan emak dan ayah. Dan siapakah imam, iman dan ikutan dan kepercayaan mereka ketika hidup? Hanya disebut dan ditanya ketika mati atau ketika jasad ini dipusarakan. Ketika hidup mereka bertuhankan ideologi, mereka bertuhankan kepada pemikiran dan kebebasan porak-peranda, percaturan dan perancangan Azazil, iblis musuh keluarga Adam. Mereka tidak mengerti. Maka hiduplah kita anak-anak bangsa melupakan ayahanda dan bunda. Kita perlahan-lahan tidak memuliakan mereka, tidak menghormati mereka. Semakin terjerumus anak-anak Adam ke kancah kehinaan. Bagi ayah dan ibu, mereka lupa amanahnya mereka di muka bumi, memberikan kefahaman yang sebenar-benarnya, rasa tauhid, rasa agama, rasa takwa, rasa berserah. Maka di dalam konsep rasa kefahaman dan kemuliaannya ayahanda dan bunda di dalam warisannya Melayu ini, ada rahsia yang amat besar. Andai sistem kekeluargaan dan ayah dan ibu bangsa Melayu gagal bangkit, pastinya mereka akan gagal menjawab soalan dan mereka akan dipertanggungjawabkan kepada anak-anak mereka, keturunan mereka yang gagal menggapai kebenaran yang hakiki di dalam sebuah sejarah terzahirnya anak-anak Adam. Lantas ayahanda dan bunda lelaki dan perempuan menzahirkan dan mengeluarkan keturunan dan zuriat di muka bumi. Mereka lupa bahawa antara amanah yang paling penting adalah memberikan rasa tauhid, menyatakan tauhid dan penyaksian dan syahadah yang sebenar-benarnya syahadah kepada cahaya mata mereka, keturunan mereka dan keluarga mereka. Andai ayahanda dan bunda, datuk dan nenek kembali kepada gelanggang rahsianya warisan keluarga Melayu ahli kitab dan yang sebenar-benarnya mengenal, maka bangsa dan kaum Melayu ini akan terselamat. Kita bakal bertemu kembali dalam babak berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.